Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ke Pekan Kuala membeli bingka, banyak pesanan tercatat sudah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Selamat menonton e-forum Kerangka Standard Bahasa Melayu. Dan tajuk forum yang kami bawakan pada hari ini ialah Kerangka Standard Bahasa Melayu, standard disetara, kualiti bahasa terpelihara. Sepintas lalu tentang Kerangka Standard Bahasa Melayu atau ringkasannya KSBM. KSBM adalah salah satu daripada 14 program inisiatif pemartabatan pendidikan bahasa Melayu di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang juga merupakan usaha kerajaan untuk terus memartabatkan dan mengantarabangsakan bahasa Melayu. Kami bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian 2 orang panel Kerangka Standard Bahasa Melayu untuk kita menghalusi tentang Kerangka Standard Bahasa Melayu pada hari ini. Di sebelah kanan saya ialah Dr. Rosli bin Abdul Rahman, pensyarah kanan dari Jabatan Pengajian Melayu, Institut Pendidikan Guru, Kampus Datuk Razali Ismail, Kuala Nerus, Terengganu. Sedikit maklumat tentang Dr. Rosli ya. Dr. Rosli berasal dari Tanah Merah, Kelantan, memulakan pendidikan awal di Sekolah Rendah Kebangsaan Hamzah Machang, seterusnya ke Sekolah Menengah Hamzah Machang, mendapat ijazah sarjana muda sastra, ijazah sarjana beliau dari Universiti Melaya dalam bidang pengajian Melayu dan kemudiannya ijazah doktor falsafah dari Universiti Putra Malaysia dalam bidang pengajian bahasa Melayu. Betul ya? Yeah. Dari segi perkhidmatan pula ya, Dr. Rosli memang seorang pendidik dari awal, memulakan karier pendidikan beliau pada tahun 1992 di Sekolah Menengah Kebangsaan Meradong, Bintangor, Sarawak. Kemudian ke Maktab Perguruan Sains Bintulu, Sarawak. Seterusnya ke Maktab Perguruan Besut, Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan di Besut. Kemudian ke Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail, Kuala Nerus. Balik semula ya doktor ke Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan dan kini di Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail, Kuala Nerus semula. Di sebelah kiri saya pula ialah Dr. Azhar bin Mat Sabil, pensyarah kanan dari Universiti Putra Malaysia, Kuala Lumpur. Sedikit biodata sedikit saja ya doktor. Doktor rupanya orang Muar, Johor ya. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Kebangsaan Inggeris, Tengku Bendahara Azman, Pelabuhan Kelang. Kemudian ke Sekolah Menengah Tunku Besar Tampin, Negeri Sembilan. Seterusnya ke Maktab Perguruan Seri Kota, Kuala Lumpur, mendapat ijazah sarjana dan juga ijazah kedoktoran falsafah dari Universiti Melaya. Dan dalam bidang pengajian bahasa Melayu dengan pengkhususannya bahasa Melayu. Wah, memang hebatlah ya bahasa Melayunya ya doktor ya. Dari segi perkhidmatan, Dr. Azhar juga memulakan kariernya sebagai seorang pendidik, sebagai guru di Sekolah Kebangsaan Felda Lok Heng Selatan, Kota Tinggi, Johor. Kemudian ke Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Desa, Jalan Kelang Lama. Berpindah pula ke IPG Batu Lintang, Kuching, Sarawak. Sebelum berpindah semula ke IPG Kampus Ilmu Khas di Kuala Lumpur dan kini pensyarah kanan di Jabatan Pendidikan Bahasa dan Kemanusiaan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia. Jadi kita mulakanlah forum kita pada pagi ini dengan soalan pertama saya kepada Dr. Rosli ya. Bolehkah Dr. Rosli terangkan sedikit ya tentang Kerangka Standard Bahasa Melayu itu? Okey, terima kasih Dr. Alina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, KSBM merupakan satu dokumen rujukan bagi menentukan tahap pemulihan dan penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan pengguna bahasa Melayu. Sehubungan dengan itu,
KSBM akan dijadikan piawai bagi mengukur kecekapan berbahasa penggunanya. Dalam hal ini, KSBM, kerangka itu bermaksud garis panduan terhadap konsep, nilai dan amalan yang dibina bagi menggambarkan pemulihan dan penguasaan bahasa Melayu. Standard pula merujuk pada sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat digunakan sebagai satu ukuran, dijadikan dasar dan diterima untuk diiktiraf. Itu saja Dr. Dalina. Saya rasa memang jelaslah apa yang doktor terangkan tadi ya. Berbalik kepada tajuk kita pada hari ini ya, standard disetara kualiti bahasa terpelihara. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan standard disetara itu, Dr. Azhar? Terima kasih Dr. Dalina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, Dr. Rosli, sahabat saya, Dr. Dalina selaku director pada pagi ini. Berkaitan tentang kesetaraan ataupun standard yang disetarakan dan kualiti bahasa terpelihara. Kalau kita lihat daripada kosakata setara itu sendiri yang bermaksud sama, seragam, serupa. Jadi dalam konteks kerangka standard bahasa Melayu ini, kami cuba membawa satu kerangka yang boleh diguna dan dipakai di seluruh dunia dengan satu standard. Iaitu dengan satu kurikulum, satu penilaian yang sama walaupun berada di mana-mana. Yang kita tahu bahawa pengajian Melayu banyak diajar di seluruh negara, di seluruh dunia. Banyak malah di Jepun, di China juga menganjurkan menawarkan pengajian bahasa Melayu. Namun demikian, kurikulum yang disusun, kerangka agak berbeza dengan bahasa Melayu yang kita gunakan di sini. Jadi untuk menyetarakan standard itu, kerangka standard bahasa Melayu itu telah kita bangunkan dengan harapan apa yang diterima, apa yang diajar, apa yang digubal berkaitan dengan bahasa Melayu itu sama seperti yang kita gunakan di sini. Itu maksudnya disetarakan. Terima kasih Dr. Azhar. Dr. Rosli, apa maksud yang dikatakan kita boleh menentukan tahap penguasaan dan kemahiran berbahasa itu? Silakan Dr. Rosli. Okey, terima kasih Dr. Dalina. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Kerangka standard bahasa Melayu ini dibangunkan berasaskan dua dimensi, iaitu dimensi pemulihan dan penguasaan bahasa serta dimensi kemahiran bahasa. Dimensi pemulihan dan penguasaan bahasa ialah kompetensi bahasa seseorang pengguna dari aspek ilmu kandungan bahasa. Dimensi kemahiran bahasa ialah kompetensi bahasa seseorang pengguna dari aspek kemahiran, iaitu kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Jadi adakah maksud doktor kami sebagai pengguna bahasa ini boleh mengukur di mana kedudukan kami dalam konteks bahasa Melayu itu? Maksud saya dalam konteks kemahiran dan penguasaan berbahasa itu. Izinkan saya mencelah dulu Dr. Dalina ya. Silakan. Sebab sebenarnya dokumen ini, KSBM ini merupakan dokumen yang dijadikan asas rujukan dalam penentuan tahap standar bahasa dalam kalangan pengguna. Dan tahap standar bahasa dalam KSBM merujuk pada kompetensi bahasa seseorang pengguna yang distrukturkan secara berperingkat. Dan peringkat itu ada 3. Itu peringkat asas, peringkat pertengahan dan peringkat tinggi. Pada peringkat asas merangkumi tahap 1 itu sangat terbatas. Tahap 2 terbatas. Okey, sementara peringkat pertengahan merangkumi tahap 3 itu memadai. Okey, tahap 4 memuaskan. Peringkat tahap 5 cekap dan peringkat tahap 6 sangat cekap. Dan dalam setiap tahap itu ada aras. Okey? Ya. Kalau begitu kita sudah ada 6 tahap tadi ya doktor. Kemudian kita ada aras lagi. Ya. Jadi maksudnya di setiap tahap itu ada lagi 6 aras. Ya. Boleh Dr. Azhar terangkan tentang konsep tahap dan aras itu tadi? Okay. Secara umumnya seperti yang Dr. Rosli jelaskan tadi, bahawa setiap tahap itu disusun mengikut pemeringkatan tertentu. Bagi setiap tahap itu disusun dan dihuraikan untuk menunjukkan perbezaan penguasaan dan kecekapan bahasa seseorang itu.
Agar dengan adanya standard ini kita boleh meletakkan tahap berapakah, aras berapakah seseorang itu menguasai bahasa-bahasa tertentu. Begitu juga dengan aras tadi. Ya. Dalam setiap tahap itu mengandungi ada aras lagi. Jadi panel KSBM meletakkan 6 aras juga dalam setiap tahap itu. Ya. Contohnya, aras-aras itu yang berkaitan dengan kemahiran. Kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Kita tahu bahawa bahasa itu tidak boleh lari daripada 4 kemahiran ini. Jadi untuk mengukur kemahiran-kemahiran ini, kita perincikan dalam setiap tahap itu mempunyai aras-aras tertentu agar kita dapat boleh membezakan. Itu perlunya standard itu. Untuk kita melihat di manakah kedudukan kita. Itu yang dimaksudkan dengan arasnya tadi. Okey, Dr. Dalina, izinkan saya mencelah. Orang tua-tua ada berkata, kalau nak tahu panjang dan berlikunya sungai, tanyalah seluang. Kalau nak tahu dalamnya lubuk, tanyalah memerang. Kalau nak tahu lebarnya padang, tanyalah belalang. Kalau nak tahu tebalnya hutan, tanyalah pak belang. Kalau nak tahu eloknya orang, tanyalah pada kawan. Kalau nak tahu tak eloknya orang, tanyalah pada lawan. Tapi kalau nak tahu indahnya bahasa, telitilah tahap pengguna bahasanya. Ada kaitan dengan tahap dan aras tadi. Ya. Jadi kalau misalnya saya hendak tahu tahap penguasaan bahasa saya, Ya. saya bolehlah bertanya dengan Dr. Azhar. Ya. Ya, contohnya ya doktor, katalah saya ini berada di tahap 1 ya. Tadi doktor kata kita ada 6 tahap dan 6 aras. Jadi kalau begitu sebenarnya ada 36 aras di situ. Ya, betul. Yang sudah diperincikan setiap aras itu ya doktor. Ya. Jadi kalau saya di tahap 1 ya, apakah yang boleh saya lakukan dari segi penguasaan bahasa dan juga kemahiran berbahasa itu pada tahap yang paling rendah itu? Okey. Terima kasih Dr. Lina. Untuk membezakan tahap dan aras tadi. Kalau kita tahu pada tahap yang pertama, tahap yang sangat terbatas. Itu tahap yang awal sekali. Pada tahap yang sangat terbatas, kita meletakkan paling asas, iaitu pada pada aras yang pertama, kita meletakkan bahawa seseorang pengguna bahasa itu hanya boleh berupaya untuk memperkenalkan dirinya sahaja dan orang lain dengan perkataan dan frasa yang mudah saja. Dia dapat menggunakan. Tak kira lah menggunakan bahasanya secara bertutur. Kalau dia menulis pada tahap yang sangat terbatas, itu hanya menulis perkataan-perkataan tertentu saja yang melibatkan diri dan persediaan yang ada. Jadi kalau kita nak mengukur, kita melihat penggunaan bahasanya. Di manakah bahasa pengguna itu bagaimana cara pengguna bahasa itu menggunakan bahasanya. Jadi contohnya ya doktor, kalau saya berada di tahap 1 dan mungkin aras 1 atau aras 2 ya. Ya. Dari segi kemahiran bertutur itu saya hanya boleh menyebut nama saya Dahlina. Ya. Dari segi kemahiran menulis pun begitu. Ya. Bagaimana dengan dari segi kemahiran mendengar itu? Okey. Doktor? Dari segi pengguna, terima kasih Dr. Lina. Kita dalam pada aras yang pertama, bagi kemahiran mendengar, dia hanya boleh berupaya mengesan saja perbualan yang didengar yang menggunakan hanya perkataan dan frasa-frasa yang mudah saja. Sebab kemahiran mendengar ini kita hanya boleh mengukur berdasarkan respon, berdasarkan tindak balas. Cuma tindak balas itu bergantung kepada apa yang didengar oleh seorang pengguna itu. Jadi dalam konteks ini, aras 1 bagi tahap pertama hanya perkataan-perkataan dalam lingkungan diri sendiri dan persekitaran. Itu dalam konteksnya. Tapi dalam kosakatanya hanya menggunakan perkataan dan frasa-frasa yang mudah saja. Itu maksudnya kita meletakkan. Berbeza dengan tahap yang sangat yang tinggi, yang paling cekap itu. Dengan adanya bahasa berbudaya, dengan adanya bahasa tinggi. Jadi dari situ kita boleh mengukur penggunaan bahasa yang digunakan oleh penutur tu bahasa Melayu. Ini mudahlah kita melihat ni. Dan kita meletakkan asasnya di manakah tahap penguasaan dan kecekapan bahasa seseorang itu. Saya ada 2 soalan di situ doktor ya. Ya. Yang pertama doktor, tadi bagaimana saya hendak membezakan ya antara
saya di aras 1 dengan saya di aras 2 atau saya di aras 3. Okey. Ya, sedangkan saya masih di tahap 1 itu tadi. Okey. Dan Terima kasih. soalan yang kedua, Doktor, yang tadi Doktor ada sebut tentang bahasa berbudaya. Jadi mungkin selepas itu Doktor boleh terangkan sedikit ya, apa yang sebenarnya yang Doktor maksudkan atau kerangka standard maksudkan tentang bahasa berbudaya yang meletakkan kita di tahap 6 tadi itu, ya, Okey. Doktor? Terima kasih. Terima kasih, Doktor. Okey. Untuk berkaitan tentang penguasaan pada tahap yang paling asas iaitu sangat terbatas. Bagi kemahiran mendengar, dia hanya yang saya sebutkan tadi ialah hanya boleh mengesan perbualan. Mengesan perbualan yang menggunakan perkataan dan frasa mudah. Bila seseorang itu dapat mentafsir pula perkataan yang dia dengar tadi, perkataan-perkataan daripada perkataan mudah yang lazim digunakan, dia boleh mentafsirkan makna-makna tertentu. Jadi maka dengan itu dia telah boleh kita letakkan pada aras kedua. Contoh perkataan makan. Awak makan apa hari ni? Makan. Perkataan makan saja. Kalau dia pada peringkat asas, peringkat asas yang pertama, aras yang pertama, dia hanya boleh mengesan perkataan makan tu saja. Belum lagi tahu maknanya. Bila dia tahu makna, dia dalam tafsir makan, dia bila dia kata sudah makan, bila perkataan sudah makan, perkataan sudah itu pun perlu dilazimi dan dia fahami apa maksudnya daripada peringkat yang paling sangat terbatas tadi. Jadi perkataan-perkataan tertentu yang digunakan kemudian pada peringkat kemahiran mendengar, dia memberi respon pada perkataan tersebut, itulah yang kita boleh tafsirkan, kita meletakkannya sebagai penguasaan kecakapan. Begitu juga pada aras yang ketiga. Dia boleh menghubung, kaitkan pertanyaan dengan apa? Dengan fraza yang menggunakan fraza dan ayat mudah dalam perbualan. Bila kita bertanya dia boleh balas balik jawab. Membalas balik jawapan itu. Jadi menghubung kaitkan perkataan. Bila sebut makan, dia tak sebutlah benda-benda lain. Awak sudah makan belum? Dia mungkin tentang waktu. Makan apa tadi? Makan apa? Mestilah sesuatu yang dimakan. Kalau dia tak boleh menjelaskan makan apa, dia cakap saya makan apa, dia cakap semalam. Dia tidak boleh menghubung kaitkan perkataan semalam itu dengan benda yang nak dimakan, yang maksud petanya. Orang yang bertanya. Jadi mana situ dia tak boleh lagi kita letakkan pada aras 3. Sebab pada aras 3 sangat terbatas yang menggunakan perkataan dan frasa mudah, dia mampu menghubung kaitkan perkataan frasa mudah itu dengan maksud yang dalam perbualan seseorang, dalam interaksi dan berkomunikasi. Itu maksudnya. Itu yang dimaksudkannya. Begitu juga dengan yang tadi disebutkan dengan bahasa berbudaya. Okay. Dalam konteks KSBM ini, kita meletakkan aras tahap yang paling tinggi ialah pada tahap yang 6. Itu tahap 6 ialah tahap yang paling cekap. Siapa yang paling cekap? Ialah orang yang menggunakan bahasa Melayu tinggi, yang begitu formal, dengan juga menggunakan bahasa berbudaya. Berbudaya dengan adab dan peraturan budaya Melayu itu sendiri. Berupaya mengkonsepsikan idea-idea, kritikan secara berhemah. Kalau marah pun dengan senyuman. Tidaklah marahnya dengan bengesan. Bengesan tak boleh. Itu kita meletakkan seseorang itu emosi, perasaan dikawal oleh seseorang itu. Tapi kalau orang yang dah seorang individu itu kita meletakkan pada tahap 6 yang sangat cekap, dia mampu untuk menggunakan situasi tersebut dalam nada yang cukup berhemah dan berbudi tinggi. Mungkin Dr. Rosli boleh mencelah. Ya. Okey. Silakan Doktor. Sebab itulah kalau kita perhatikan contohnya di Malaysia, kita dapati ada beberapa tokoh yang boleh mengungkapkan bahasa berbudaya dengan begitu cantik, halus dan indah didengar. Contohnya Tun Rais Yatin. Kan apabila dia bercakap, orang akan menunggu bahasa-bahasa indah yang muncul daripada perkataan yang diungkapkan oleh Tun Rais Yatin. Okey, Datuk Awan Sarian sendiri. Okey, kita perhatikan penggunaan bahasanya begitu santun, halus dan tertib. Indah kedengarannya. Okay, itu yang dikatakan bahasa berbudaya. Bukan sekadar dari segi menepati tata bahasa, tetapi juga mempunyai unsur-unsur kesenian bahasa, dan bahasa Melayu tinggi itu terrangkum dalam bahasa berbudaya itu sendiri. Okey, itu saja. Ya. Jadi
pernyataan perasaan itu secara halus ya Ya. doktor sebenarnya ya. Dan berlapik Ya. ya doktor, kalau nak marah pun berkias, berlapik Ya. dan sebagainya ya. Boleh saya tambah sedikit? Ya, Dalam silakan, orang Melayu Doktor. kaya dengan bidalan, dengan perumpamaan. Daripada perumpamaan dan bidalan itu menunjukkan bahasa yang digunakan itu sangat tinggi. Kalau marah pun dia tak tunjuk, kalau tunjuk lurus kelingking berkait. Ya. Dia memberi tafsiran yang mendalam. Begitu juga, tak dapat tanduk, tak dapat telinga, kelanduk di Ya. pulas. Begitulah perbidalan perumpamaan yang digunakan dalam bahasa Melayu. Jadi sebab orang Melayu ini kaya dengan alam. Hampir jiwanya kehidupan mereka dengan alam. Jadi mereka mengadaptasikan, kita mengadaptasikan alam itu dengan kehidupan berbahasa itu sendiri. Okay, itu maksudnya kalau seseorang itu mampu mengungkapkan bahasa-bahasa yang bersifat begitu, kita anggap dia menggunakan bahasa yang berbudaya. Khusus kepada budaya Melayu itu sendiri. Ya. Indah sekali ya doktor. Ya. Kalau orang nak marah kita pun, kita tidaklah terasa sangat. Ya. Tapi menusuk jauh ke dalam jiwa betul. ya. Dr. Dalina, kita tengok contoh cerita Nordin Ahmad yang sangat popular tu kan. Yang cerita Seri Mesin tu. Ya. Okay? Yang kajam Pak Malau, Kajang berlipat. Okey. Kajang hamba Ya. mengkuang layu. Bukan layu. Sambung. Dagang apa? Dagang Pak Malau. Dagang dagang bertempat, dagang hamba terbuang sayu. Kan cantik tu dalam nada yang begitu melankolik, sedih sayu diungkapkan dengan nada yang cukup cantik, dengan bahasa cukup indah, kedengarannya sehingga menusuk ke jantung. Ya. Ditambah pula dengan ekspresi muka. Dengan kita lihat ekspresi muka juga melibatkan dengan perasaan, ekspresi muka dan tindak balas daripada bahasa yang digunakan. Itulah Bila yang kita lihat Pak Malau pula ya, tu. yang tu yang dikatakan yang kurit itu kundi, yang yang merah itu saga. Yang cantik itu budi, yang indah itu bahasa. Iya, memang indah sekali ya bahasa Melayu kita. Jadi seterusnya ya doktor, bagaimanakah agaknya cara yang paling mudah untuk kita menerangkan tentang tahap dan konsep kerangka standard ini kepada pihak awam? Sebab kalau kita dengar tadi sangat teknikal bunyinya ya. Boleh doktor terangkan sedikit? Okey, terima kasih Dr. Dalina. Okey, sebenarnya kategori pengguna bahasa dalam KSBM ini, kompetensi berbahasa pengguna bahasa Melayu dalam KSBM dikategori kepada 5 kumpulan untuk memudahkan kita mengkategorikannya. Pengkategorian ini berasaskan kualiti berbahasa yang dimiliki oleh seseorang pengguna bahasa Melayu. Oleh itu, setiap kategori pengguna bahasa Melayu mempunyai ciri bahasa yang tersendiri. 5 kategori pengguna bahasa Melayu terdiri daripada yang pertama, kategori orang awam. Yang kedua, kategori warga asing. Yang ketiga, kategori pendidikan. Yang keempat, kategori profesional. Dan yang kelima, kategori malim bahasa. Ya, ada 5 kategori. Terima kasih. Ya. Jadi bagaimana kita hendak menerangkan tentang tahap dan aras ini dalam bentuk yang lebih mudah difahami kepada kelima-lima kategori itu tadi? Boleh Dr. Azhar bantu? Okey. Yang berkaitan tentang kategori tadi. Ya, bagaimana hendak memberitahu kepada awam? Kita ada tahap ini dan aras ini, kita boleh nilai diri kita sendiri kepada kelima-lima kelompok tadi. Okey. Terima kasih Dr. Dalina. Berkaitan tentang kategori tadi. Berkaitan dengan kategori tadi. Kita akan melihat, kita ada di skrip kita. Kita ada manual pengguna, kita ada buku yang kita telah terbitkan untuk melihat semampu mungkin seseorang itu menguasai bahasa ini berdasarkan deskriptor yang telah kita susun. Jadi sebagai orang awam, biasanya orang awam dia hanya menggunakan bahasa biasa-biasa saja. Tapi untuk penilai, kita nak meletakkan seseorang itu, kita ada satu standard yang kita telah susun, kerangka yang tersusun. Itu yang kita masukkan tadi dengan tahap dan aras tadi. Jadi dengan kerangka itu, kita melihat di manakah seseorang itu boleh diletakkan. Ataupun diri sendiri nak meletakkan tahap mana. Berdasarkan kerangka yang kita ada, satu rujukan yang kita buat. Yang kita ada tahap, sama ada diri saya ini pada peringkat asas ke, iaitu peringkat 1 dan 2, tahap 1 dan 2, ataupun pertengahan, tahap 3 dan 4, ataupun lebih tinggi. Kita mendabik dada bahawa kita ni
Sebagai orang Melayu anggap kita ni boleh berbicara dengan baik dan sopan. Tapi apabila kita ukur berdasarkan kerangka ini, mungkin jauh. Kita tidak layak berada di tahap 6. Saya pun mungkin malu untuk berkata. berkata. 3 sahaja ya doktor. Ya. Itu yang bahayanya. Itu saya lah agaknya ya. Ya, bagaimana doktor? Bagaimana kita hendak promosikan atau memberitahu kepada pihak awam di sana atau pihak kerajaan atau pihak swasta bahawa inilah kerangka yang perlu dijadikan rujukan selain daripada manual dan juga panduan pengguna buku tadi yang kita telah ada. Okey, terima kasih Dr. Dalina. Pada zaman sekarang kita perhatikan cara untuk mewar-warkan KSBM sangat luas. Okey. Antara yang pertamanya ialah pihak yang berkenaan perlu mengadakan jaya wara itu atau dengan izin roadshow ke merata tempat untuk memperkenalkan kerangka standard bahasa Melayu. Kerana kerangka standard bahasa Melayu ini sesuatu yang baru supaya masyarakat di luar sana dapat memahami apa yang dikatakan kerangka standard bahasa Melayu tersebut. Okey, selain itu kita perhatikan pada zaman sekarang penyebar luas cara penyebar luasan ini boleh dilakukan melalui teknologi komunikasi masa kini. Kita perhatikan bukan sekadar penggunaan televisyen dan radio, malah kita perlu menggunakan media sosial yang ada yang cukup digemari oleh golongan remaja dan belia. Okay, contohnya penggunaan Facebook, blog, Twitter, Instagram dan sebagainya. Jadi dengan mudahnya KSBM ini dapat disebarluaskan kepada masyarakat. Ya. Ya, sebenarnya kalau menggunakan media sosial itu ya laju sahaja ya doktor. Saya setuju. Sekejap sedetik saja. Sepetik jari ya sudah sampai ke hujung dunia. Ya. Tetapi ya kalau kita lihat bahan yang selalunya mudah sampai ke hujung dunia itu ialah bahan yang lebih ringan dan sebagainya. Jadi mungkin kerangka standard ini perlu mengadakan walaupun menggunakan media sosial itu bahan-bahan yang hendak dipromosikan itu mungkin perlulah sesuai dengan kategori yang kita sebutkan tadi supaya dapat dicapai oleh semua pihak. Jadi tadi doktor ada menyebut tentang pihak berkenaan perlulah melakukan itu dan ini untuk memastikan maklumat itu sampai. Siapakah yang dimaksudkan doktor pihak berkenaan itu tadi? Okey, pada saya, untuk kalau pihak yang berkenaan itu bergantung kepada organisasi. Kalau kita di peringkat negara ini mestilah kerajaan yang akan memutuskan sama ada kita hendak pakai kerangka ini di peringkat kebangsaan. Khususnya Dr. Dalina daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi satu badan yang berperanan untuk mengembangkan, untuk memertabatkan bahasa. Didokong oleh Kementerian Pendidikan dia itu khususnya di peringkat rendah sekolah, di peringkat kolej, seterusnya di universiti. Jadi institusi-institusi tertentulah yang demikian boleh mengangkat kerangka ini mempertahankan bahasa Melayu itu di peringkat yang lebih jauh lagi. Saya pada pandangan saya Dr. Azhar bukan sekadar pihak-pihak tertentu saja ya. Semua ahli masyarakat yang bergelar warga Malaysia yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa ilmu, seharusnya bertanggungjawab mencintai bahasa tersebut dan menggunakan bahasa tersebut. Bukankah kata-kata yang popular dikatakan bahawa bahasa jiwa bangsa? Bahasa itu menunjukkan jiwa kepada bangsa tersebut. Okay? Kalau bahasa yang digunakan bahasa bercampur aduk, bagaimanalah akan lahirnya suatu bangsa yang berjiwa murni, yang dapat menunjukkan bahasa yang indah kepada masyarakat lain di seluruh dunia. Ya. Benar sekali Dr. Rosli ya, tetapi hakikatnya mungkin agak sukar ditelan agaknya ya doktor. Jadi dari segi kepentingan kerangka standard ini pula ya, pada pandangan doktor, apakah kepentingan kerangka standard ini kepada pihak awam ya? Kenapa mereka perlu gunakan ya? Apa kepentingannya untuk mereka? Okey, baiklah. Terima kasih Dr. Dalina. Pihak awam, perlu mengetahui di manakah tahap mereka. Okey, sebabnya contohnya bagi pelajar, murid sekolah contohnya. Bagi murid sekolah rendah, dari segi tahap pemulihan bahasa mereka sepatutnya berada, bila mereka tamat tahun 6, mereka sepatutnya telah berada pada tahap 3. Okey, sekiranya pelajar atau murid sekolah ini tidak berada pada tahap 3, mereka tidak menguasai bahasa mengikut tahap yang sepatutnya.
Begitu juga bila pelajar sekolah menengah. Sepatutnya bila berakhir tingkatan 5, mereka telah berjaya menguasai bahasa pada tahap 4. Pada lebih kurang 3 tinggi. Okey? Tetapi apa yang kita dapati pada hari ini, ramai rakyat Malaysia, okey, yang dah habis belajar SPM tetapi masih tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Okay, bahasanya masih lagi dalam tahap yang sangat teruk. Kita malu kita tengok bagaimana pendatang asing, Bangladesh, Pakistan yang datang ke tempat kita hanya sebulan 2 tetapi dapat bercakap mengungkapkan bahasa jauh lebih lancar daripada rakyat kita sendiri kan. Memalukan. Doktor, ya, benar sekali ya doktor, begitu. Bagaimana pula dengan pihak kerajaan ya? Di pihak kerajaan dan juga di pihak swasta. Okey. Apa kepentingan kerangka standard ini ya? Okey, saya nak buat analogi. Terima kasih Dr. Lina. Saya nak buat analogi begini. Kalau kita di peringkat pendidikan SPM, contohnya peringkat SPM, kita ada UPSR, kita ada PT3 sekarang ni ditangguhkan kerana COVID-19 kan. Kemudian kita ada SPM. Meletakkan satu asas bagaimana seseorang itu meningkat daripada satu tahap kepada satu tahap. Jadi begitu juga dengan kerangka ini, kita meletakkan satu kerangka yang boleh mengukur penguasaan dan kecekapan berbahasa itu. Pada peringkat yang rendah, kita akan menggunakan, kita menilai dia pada tahap dia. Contohnya kalau peringkat sekolah rendah UPSR itu, kalau dalam kategori pendidikan, kita melihat kanak-kanak yang paling tinggi yang kata Dr. Rosli pada tahap 3. Jadi bagi pihak penggubal kurikulum itu sendiri, perlulah merangka, menggubal kurikulum yang paling tinggi yang diletakkan boleh dicapai oleh murid sekolah rendah pada tahap 3. Jadi dari situlah mulanya soalan-soalan peperiksaan setanding dengan tahap dan pemikiran mereka. Itu yang paling tinggi kita. Begitu juga dengan peringkat PT3, begitu juga dengan peringkat SPM dan STP. Berbeza berdasarkan tahap dan penguasaan mereka. Jadi dengan adanya kerangka ini, dia membantu pihak-pihak yang mengubah instrumen soalan-soalan ataupun membangun modul-modul kursus berdasarkan satu standard yang sama yang saya sebutkan di peringkat awal tadi. Hatta kalau berada di negara China yang menawarkan satu kursus, maka dia menggunakan tahap apa yang nak diletakkan pada pelajar mereka atau peserta kursus mereka. Dari situ dia menggunakan kerangka kita ini dan dia menggubalat modul kursus itu berdasarkan pada tahap yang hendak dicapai. Maknanya, izinkan saya menambah ya. Maknanya macam Dr. Azhar beritahu tadi, kalau sekiranya bahasa Melayu itu diuji di Beijing dengan bahasa Melayu yang sama diuji di UK, kita dapati tahap kalau sekiranya di Beijing berada pada tahap 2, di UK juga daripada tahap yang sama, standardnya sama walaupun di tempat yang berbeza. Itu pentingnya KSBM ni. Menentukan tahap dan arah itu standard. Bukannya sebelum ini kalau bahasa Melayu dia ambil di peperiksaan contohnya di UK dengan di Beijing tapi berbeza dari segi tahap dan aras masing-masing. Terima kasih. Tepat sekali doktor. Yang itulah yang agaknya dimaksudkan dengan penyetaraan tadi. Di mana-mana saja kita berada, tahapnya akan sama setara sahaja. Itu yang masuk kita. Yang saya nak tambah sedikit lagi pada Dr. Rosli tadi. Kalau kita menggunakan satu instrumen pada tahap yang sama, yang sesuai dengan budaya dan tempat, tetapi menggunakan kerangka ini, jadi mereka yang diuji, hasil daripada keputusannya setara. Seperti yang Dr. Rosli kata tadi, yang di Beijing pelajarnya, peserta yang mengambil bahagian atau mengikuti kursus bahasa pada tahap 3, sama juga modul mungkin berbeza sedikit, tetapi tahap yang aras yang kita rangka ini sama juga diterima di UK, di Amerika, di Eropah, malah di mana saja. Hatta kita di rumpun kita sendiri pun, jangan lupa kita ada sahabat kita jiran di Singapura, kita ada di Brunei, kita ada di Indonesia yang menggunakan bahasa Melayu mereka seharian. Tapi bila kita ukur, pengukuran yang berbeza itu yang menjadi kita keliru. Pada tahap mana kita nak letak. Jadi untuk itu, kerangka inilah dibangunkan agar kesetaraan itu diterima. Jadi semua pihak kena bermain peranan. Bukan saja kerajaan, malah rakyat jelata perlu menerima kerangka ini sebagai satu bentuk pengukuran untuk memertabatkan atau memperkasakan bahasa Melayu. Kalau tidak kita, Dr. Rosli, siapa lagi nak mengharapkan Allah jauh sekali. Mereka hanya menggunakan bahasa kerana
kepentingan tertentu. Ya, Tapi benar kita kalau kita sekali. mengharapkan kepentingan tertentu, maka kita akan menjual bahasa kita. Ya. Jadi siapakah Ya. yang akan lagi memperjuangkan bahasa Melayu kalau tidak kita? Ya. Selain daripada ahli bahasa, memanglah mereka sebagai pejuang bahasa. Tapi rakyat jelata yang awam ini, kalau kita orang warga Melayu, warga negara Malaysia, yang kita berpaksikan bahasa Melayu itu sebagai bahasa kebangsaan termaktub dalam 152, perkara 152 itu, perlulah mempertahankan sebagai Ya. seorang warga negara. Ya. Gitu tu. Jadi tidak terkecuali lah ya, pihak swasta pun perlu mengambil peranan dan Ya. tanggungjawab. Ya, Semua pihak Ya, semua sepatutnya. pihak. Semua pihak. Jadi apa yang saya dapat simpulkan dari situ ya, Doktor, Ya. sekiranya kerangka ini digunakan dalam konteks pihak kerajaan dan juga pihak swasta tadi, maknanya tahap penguasaan bahasa itu boleh dijadikan satu ukuran mungkin untuk kemasukan ke Ya. pengambilan pekerja baru Ya je. atau kenaikan pangkat dan sebagainya. Itulah Betul, hasratnya Doktor? sebenarnya. Ya? Di antara tujuan yang boleh digunakan oleh semua institusi untuk pengambilan warga kerjanya ataupun untuk mengukur kenaikan pangkat. Elemen bahasa itulah perlu dinilai juga. Bukan sahaja dari kompetensi dia bekerja, tapi kompetensi bahasa itu juga diambil kira. Jadi bagaimana kesetaraan itu nak dibuat kalau kita tidak menggunakan kerangka standard yang kita bangunkan ini. Jadi dengan menggunakan kerangka ini, walau di mana pun mereka tu diuji pada tahap yang sesuai dengan keperluan institusi atau organisasi itu, maka mereka boleh diukur begitu. Terima kasih, Doktor ya. Jelas sekali. Apa harapan Doktor ya terhadap kerangka standard ini? Mungkin 5 tahun akan datang sehingga 2025 atau seterusnya? Okey, terima kasih Dr. Dalina. Sebagai rakyat Malaysia yang menggunakan bahasa Melayu, kita seharusnya seiring dengan denyut nadi kita. Ke mana saja kita pergi, kita akan membawa bahasa kita. Bukan saja dalam negara, tetapi keluar negara. Kita harus berbangga sebagaimana rakyat Jepun, Korea, Jerman yang tetap menggunakan bahasa dia di dalam persidangan antarabangsa. Kerana itulah jati diri dia. Kan itulah yang seharusnya kita lakukan, bukan seperti mana sekarang bahasa Melayu telah dicampur aduk menyebabkan bahasa kita tak tahu nilainya di mana. Tak tahu nilainya ke mana. Kenapa? Kerana bercampur aduknya terlalu berleluasa dalam bahasa sekarang. Jadi dengan adanya kerangka standard bahasa Melayu lepas pada ini, setiap orang perlu menggunakan bahasa Melayu dengan baik, dengan murni. Kerana apa? Dia akan menentukan tahap penggunaan dia. Amat memalukanlah kalau contohnya golongan profesional berjaya dari segi akademik, tapi tahap bahasanya pada tahap 2 atau 3 kan. Sepatutnya mereka pada tahap yang lebih tinggi daripada itu, sesuai dengan tahap keintelektualan mereka. Wah, begitu menusuk ke dalam kalbu ya pernyataan Doktor. Bagaimana Doktor? Ya, betul. Azhar? Sebab kita ni orang Melayu kaya dengan budi bahasa. Bak kata pantun Melayu, tegak rumah kerana sendi, runtuh sendi rumah binasa. Tegak bangsa kerana budi, runtuh budi bangsa binasa. Sebab itu bahasa Melayu itu kaya dengan budi. Itu sebab digandingkan budi bahasa. Jadi itulah kita meletakkan pada aras 6 itu, orang yang berbudi, orang yang berbudaya menggunakan bahasa tinggi itu adalah orang yang mampu kita golongkan pada penguasaan bahasa pada tahap 6. Itu yang sangat cekap. Kita harapkan golongan-golongan profesional, golongan-golongan ahli budayawan, golongan-golongan ahli pejuang-pejuang bahasa itu memiliki ciri-ciri yang kita letakkan ini. Kemungkinan ada beberapa kelemahan sebab kita masih lagi muda. Kekurangan pada ruang lingkup kerangka itu sendiri. Mungkin ada penambahbaikan yang kita mungkin daripada kalangan-kalangan di luar sana, di kalangan ahli bahasa, pakar budaya yang boleh membantu untuk mengukuhkan lagi. Sebab ini adalah ibarat kata Dr. Rosli sebagai jantung, denyut nadinya. Jadi untuk bahasa Melayu, denyut nadinya itu terletak pada yang saya bilang. Bukankah sehati sejiwa membawa bahagia? Ya. Bulat kata. Tepat sekali. Bulat air kerana bentuk. Kalau bulat kata kerana muafakat. Jadi kita kena sehati sejiwa untuk merealisasikan kerangka standard bahasa Melayu ini di peringkat yang lebih tinggi. InsyaAllah. InsyaAllah. Itulah harapan kita sebenarnya dan kita harap itulah juga harapan seluruh rakyat Malaysia.
Jadi saya kira di situlah sahaja e-forum kita pada hari ini. Boleh saya rumuskan sebagai mungkin kerangka standard ini bukan sahaja sekadar kita pengguna bahasa dapat menentukan tahap penguasaan dan juga kemahiran berbahasa kita, tetapi boleh menjadi asas untuk kita setarakan standard tadi ya. Dan di mana juga kita berada, betul Doktor ya? Tak kiralah kita di luar negara atau di dalam negara, standard itu akan tetap sama di mana saja kita berada. Dan melalui kerangka standard ini juga kita percaya ya, bila kita sudah lihat tahap-tahap dan aras tadi, kualiti bahasa itu akan sentiasa terpelihara lah. Dan inilah sebenarnya yang kita mahukan agar bahasa Melayu terus unggul ya Doktor ya, sebagai bahasa kebangsaan dan salah satu bahasa utama di dunia. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua. Di lain masa bersua lagi. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua panel kita. Dengan itu sekian sahaja untuk kali ini, sehingga bersua lagi pada sesi yang lain pula. Saya Dahlina Daud Mahmud dari Dewan Bahasa dan Pustaka. Terima kasih.